Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nur Aziz Zana Alam bagi langsung dari Parlimen bagi mesyuarat khas penggal kedua Parlimen ke-15 dan hari ini sudah memasuki hari ketiga dan persidangan Dewan Rakyat ini akan diteruskan sehingga 19 September depan, kemudian akan disusuli dengan persidangan Dewan Negara yang insya-Allah akan berakhir pada 26 September ini. Dan ini adalah sedikit informasi ataupun intipati tentang apa yang berlaku di Dewan Rakyat semalam. Jika kalau boleh saya kongsikan, antara perkara yang dibangkitkan adalah berkaitan dengan subsidi bersasar yang dibawakan oleh Ahli Parlimen Titi Wangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani yang menggesa agar pelaksanaan subsidi secara bersasar di bawah kajian separuh penggal RMK ke-12 ini disegerakan agar dapat membantu kerajaan mengukuhkan kedudukan fiskal negara. Dan beliau turut berkata sekiranya subsidi pukal ini dapat dikurangkan dan seterusnya dihentikan, ia bukan sahaja dapat membantu kerajaan dari segi penjimatan dan juga tetapi juga dapat mengekang sebarang ketirisan dari segi penyelewengan dan juga penyeludupan yang berlaku. Sementara itu juga beliau turut menggesa agar kestabilan politik dapat dicapai untuk memberi peluang kepada kerajaan melaksanakan dasar KSP RMK 12 ini termasuk subsidi bersasar tersebut dengan segera tanpa perlu menangguhkannya lagi. Selain itu juga Datuk Seri Johari Abdul turut membidas hujah Ahli Parlimen pembangkang bahawa kedudukan ekonomi negara berada dalam keadaan yang baik di bawah pentadbiran kerajaan yang terdahulu. Baik, selain itu juga kalau boleh saya bawakan sedikit apa yang dibawakan oleh Ahli Parlimen Indra Mahkota Datuk Seri Saifuddin Abdullah yang berkata bahawa kajian pendidikan sains, teknologi dan kejuruteraan dan matematik STEM perlu dilakukan. Selain itu pembahagian nisbah dan juga pembelajaran STEM yang perlu memasukkan bidang-bidang baru daripada bidang-bidang yang sedia ada. Beliau juga turut bersetuju dengan pembangunan pendidikan STEM melibatkan teknologi digital yang dirancang kerajaan. Dan beliau juga bagaimanapun menyarankan agar kurikulum digital turut diambil kira sementara pembangunan ekonomi digital perlu ada kesaksamaan. Dan selain itu juga berkaitan dengan keselamatan dan juga kelestarian alam sekitar, kalau boleh saya bacakan di sini, Ahli Parlimen Kubang Krian Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man pula menyentuh isu keselamatan dan juga kelestarian alam sekitar ini. Beliau menyarankan supaya Jabatan Keselamatan Empangan ini diwujudkan kerana katanya bahawa terdapat sebahagian empangan yang berusia lebih daripada 100 tahun dan juga berupaya membawa risiko kepada ancaman nyawa sekiranya berlaku bencana. Selain itu juga beliau turut mencadangkan agar satu Jabatan Keselamatan Empangan ditubuhkan selain cadangan penubuhan Jabatan Perubahan Iklim bagi menangani isu berkaitan perubahan iklim. Dan antara lain juga berkenaan dengan pengenalan semula GST di mana Ahli Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Anak Monggin berpandangan bahawa cukai barangan dan perkhidmatan GST wajar diperkenalkan semula. Di mana beliau berkatakan bahawa Akta Kewangan dan Tanggungjawab Fiskal yang bakal dibentang pada sesi Dewan Rakyat akan datang juga wajar disokong selain menambah baik pengurusan hutang. Baik, selain di TV1 juga di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di rtmparlimen.rtm.gov.my. Juga anda boleh muat turun di telefon pintar anda melalui Play Store, App Store dan juga Huawei Apps Gallery. Baik, kami bawakan perhatian anda ke persidangan Dewan Rakyat sekarang. Menyambung semula pertimbangan ke atas usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya akan baca senarai pembahas untuk pagi ini. YB Bagan, YB Pago, YB Tanjung PI, YB Rantau Panjang, YB Kombak, YB Masjid Tanah, YB Sri Aman, YB Cerantut, YB Kluang, YB Marang, YB Libaran, YB Sabak Bernam, YB Ledang, YB Bagan Serai, YB Sri Gading, YB Zeli, YB Sandakan, YB Besut, YB Parik Sulong, YB Kubang Pasu. Jadi saya minta Yang Berhormat Bagan untuk berucap. Terima kasih Tuan Ketua. Tuan Ketua, saya bangun untuk menyokong usul kajian separuh penggal RMK 12 2023 ke 2025 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mengutamakan kestabilan ekonomi demi mencapai pertumbuhan mampan yang memajukan negara dan memakmurkan
rakyat. Penekanan diberikan kepada penaikan siling dalam memperkukuh kemampanan menerusi peningkatan daya saing dan menerima pakai ESG dan juga menaikkan lantai demi pembangunan inklusif serta melancarkan industri high growth, high value atau HGHV ke arah negara berpendapatan tinggi. Usaha ini harus disokong oleh semua, bukan sahaja untuk melepaskan diri daripada perangkap pendapatan sederhana atau middle income trap dengan izin, tetapi untuk mengangkat golongan B40 dengan menghapuskan kemiskinan tegar dan memartabatkan golongan N40 dengan menaikkan upah bulanan median daripada RM2,600 pada bulan Mac 2023 kepada RM4,510 menjelang 2030. Cabaran yang dihadapi selepas kerajaan lepas membazirkan perbelanjaan fiskal dan bukan fiskal sebanyak RM530 bilion tanpa menstabilkan ekonomi amat rumit. Contohnya, indeks kerumitan ekonomi menunjukkan bahawa Malaysia tidak bergerak dari tahun 2014 hingga 2020, manakala Korea Selatan dan Singapura terus maju ke hadapan. Negara seperti Filipina dan Thailand juga meningkat pesat. Dua, produktiviti buruh di Malaysia dahulunya melebihi Filipina dan Vietnam dalam tempoh 1985 hingga 1990. Tetapi telah jatuh di bawah mereka dan Thailand pada tempoh 2015 hingga 2018. Indeks inovasi global juga menunjukkan Malaysia mencatatkan markah yang lebih rendah pada 2022, iaitu sebanyak 38.7 daripada 2013 sebanyak 46.9 mata. Keempat, pekerjaan di bawah kelayakan yang sebenar atau underemployment berkaitan kemahiran terus meningkat sebanyak 6.9% setiap tahun dari 2017 hingga 2022. Dan dari segi pelaburan langsung asing, negara jiran kita Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam telah mengatasi Malaysia pada tahun 2021. Tuan Yang Dipertua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Malaysia adalah termasuk pergantungan yang berpanjangan kepada pekerja berkemahiran rendah, prestasi inovasi yang rendah, ketidakpadanan kemahiran buruh dan kekurangan bakat. Sungguhpun Malaysia memiliki sumber semula jadi yang agak kaya, tapi hanya bila kita memaksimalkan sumber manusia, barulah kita boleh menjaminkan pembangunan lestari. Kekalkan pekerja asing yang mahir, jangan hanya angkat pekerja asing yang tidak mahir langsung. Saya ingin mencadangkan lantai dinaikkan untuk mencapai upah median bulanan sebanyak RM4,510 menjelang 2030 dengan menaikkan gaji minima kepada sekurang-kurangnya RM2,000 menjelang 2030. Menaikkan siling dengan memotong cukai korporat kepada 20%. Dan untuk industri kecil dan sederhana, keuntungan bercukai pertama sebanyak RM1 juta harus dikenakan cukai 15% saja. Membersihkan proses pengambilan pekerja asing agar menjadi terus menerusi online. Levy pelbagai peringkat tanpa had tenaga kerja dengan levy yang lebih tinggi untuk bilangan pekerja asing yang melebihi 100 orang. Kerajaan juga harus menggalakkan industri yang menggunakan konsep sirkular atau circular economy yang bukan sahaja tidak membazirkan sumber mentah dalam pengeluaran produk tetapi juga dapat jaga alam sekitar. Industri yang mengamalkan konsep circular economy harus diberikan tambahan insentif cukai serta potongan cukai korporat 5% lebih rendah daripada biasa, iaitu sekiranya cukai korporat dipotong kepada 20%, maka mereka yang terlibat dalam circular economy harus dikenakan 15% saja. Di samping itu, konsep projek HGHV atau High Growth, High Value harus ditambah dengan High Innovation, iaitu High Growth, High Value, High Innovation.
demi menggalakkan penguasaan teknologi baru, khususnya digital, dan juga memupuk semangat keusahawanan. Kejayaan negara maju bukan setakat berdasarkan penguasaan teknologi sahaja, tetapi juga kerana mereka adalah entrepreneurial state dengan izin. Tak guna anda mengeluarkan barangan yang paling baik sekiranya anda tidak pandai memasarkannya. Di sini, saya ingin bertanyakan, apakah perlindungan alam sekitar untuk pemrosesan nadir bumi sekiranya ekspor nadir bumi mentah tidak dibenarkan? Adakah segala kawalan alam sekitar dapat menjaminkan keselamatan alam sekitar, khususnya sumber air mentah? Malah dikabarkan perlumbungan nadir bumi untuk diekspor sahaja di Malaysia telah mencemarkan alam sekitar sehingga ikan berhampiran didapati mati. Apatah lagi bila pemrosesan menimbulkan kesan yang lebih mudarat lagi. Sekiranya pemrosesan nadir bumi yang dianggap lebih toksik, mencabar dan mudarat daripada tenaga nuklear, adakah kerajaan mempunyai cadangan dan rancangan baru untuk menerima tenaga nuklear? Saya harap perundingan dan juga perbincangan yang teliti boleh diadakan dengan semua pihak termasuk pemegang taruh dalam perkara penting yang melibatkan keselamatan negara dan kesihatan rakyat. Saya di sini hendak merujuk kajian separuh penggal RMK12 dalam konteks Pulau Pinang. Sebagai ahli Parlimen Bagan, saya memang mengalu-alukan dua projek yang lama ditunggu oleh rakyat Pulau Pinang, iaitu menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan LRT Pulau Pinang. Saya ingin memohon agar juga feri yang boleh mengangkut kereta dipulihkan semula agar feri ikonik ini boleh dikembali, bukan kerana perasaan nostalgia, tetapi kerana ia adalah warisan negara yang tidak boleh diganti dengan wang. Malah yang amat berhormat Perdana Menteri juga rindu kad feri yang boleh membawa kereta bila kita berbincang tentang perkara ini. Tentulah beliau adalah anak negeri Pulau Pinang. Saya juga ingin memohon agar kerajaan mempertimbangkan zon kewangan khas di Pulau Pinang, sama seperti dengan apa yang diumumkan di Johor Bahru baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau boleh, satu untuk selatan dan lagi satu untuk utara. Memandangkan Pulau Pinang kini mempunyai dengan izin critical mass dengan asas industri pembuatan yang matang, ini akan memacu pembangunan dan merancangkan pertumbuhan sektor perkhidmatan, bukan sahaja di wilayah utara, tetapi untuk seluruh negara. Dengan cukai 15% dan juga visa multiple entry, ia akan menarik pekerja berpakaran dan berkemahiran tinggi dan juga menyekat aliran keluar rakyat Malaysia yang berbakat tinggi. Tuan Ibu Ketua, terdapat juga kekurangan ketelitian yang jelas untuk mewujudkan ekosistem yang mampan untuk memupuk inovasi, terutamanya dalam mata pelajaran STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Contohnya, Penang Skills Development Center PSDC akan menjadi penanda aras bagi program pembesaran TVET. Namun kerajaan tidak seharusnya berpuas hati dengan itu. Sebaliknya harus membangunkan PSDC menjadi sebuah institusi pengajian tinggi berasaskan penyelidikan dan industri yang mantap yang akan melatih inovator, jurutera dan juruteknik untuk negara. Pernah dilaporkan Pulau Pinang memberikan sumbangan cukai negeri kepada hasil persekutuan sebanyak 10 bilion ringgit kebelakangan ini. Terdapat juga laporan bahawa sebanyak 436 projek bernilai 22.17 bilion ringgit telah diluluskan bagi negeri Kelantan dan 511 projek dengan kos 29.5 bilion telah diluluskan untuk negeri Pahang. Kita tidak membantah peruntukan yang diberikan, tapi kita harus membantu juga semua negeri. Dan kita harap kerajaan persekutuan boleh memberikan pertimbangan kepada pembangunan di Pulau Pinang, memandangkan negeri ini adalah penyumbang ekspor terbesar negara. Di sini saya ingin
mengesyorkan 3 lagi projek penting yang harus disokong di bawah RMK 12. Satu ialah pembinaan lebuh raya Pan Island Link 1 sebagai laluan utama alternatif untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di Pulau Pinang. 2. Memeteraikan perjanjian penjualan air Sungai Perak kepada Pulau Pinang dengan negeri Perak demi menjaminkan permintaan dan keperluan air menjelang 2030 bukan sahaja untuk negeri Pulau Pinang tapi juga untuk negeri Perak. Ketiga, pembinaan bangunan bertingkat tempat letak kereta yang baru di Hospital Pulau Pinang dan Klinik Kesihatan Jalan Perak. Kapasiti tempat letak kereta yang sedia ada di 2 tempat ini adalah sangat berkurangan. Kita harap bahawa pihak kerajaan boleh mempertimbangkan ketiga-tiga cadangan ini, khususnya menjaminkan bekalan air yang mencukupi untuk negeri Pulau Pinang dan juga negeri Perak. Saya juga ingin mengucapkan penghargaan kepada semua Menteri Kabinet yang telah berusaha untuk menjalankan tugas mereka yang amat mencabar dalam iklim di mana sentimen perkauman dan ekstremisme dimainkan oleh pihak tertentu. Kita harus menumpukan perhatian kepada tugas-tugas kita supaya rakyat boleh lihat perbezaan di antara negeri dan negara yang ditadbir oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berbanding dengan negeri-negeri yang ditadbir oleh pihak parti lawan. Barulah rakyat boleh lihat bahawa omong-omong kosong tidak bermakna untuk menaik taraf atau memperbaiki kehidupan rakyat. Berkaitan dengan kemelut baru-baru ini, berkaitan dengan kuasa peguam negara, di sini saya juga ingin meminta bahawa peguam negara yang baru dilantik boleh memberikan penjelasan yang lebih lanjut tentang beberapa keputusan yang dibuat. Kerana pihak kerajaan kena akui bahawa masih ada banyak pihak yang kurang berpuas hati, termasuk Majlis Peguam. Saya rasa kalau penjelasan yang lebih menyeluruh dan lebih terus akan dapat meyakinkan rakyat tentang apa yang diputuskan oleh pihak Peguam Negara. Di sini saya harap bahawa pihak kerajaan boleh memberikan tempoh masa setahun untuk menyempurnakan pemisahan kuasa di antara pendakwa raya dan juga peguam negara. Hanya dengan langkah ini barulah saya percaya dapat meyakinkan rakyat bahawa semangat reformasi yang ada dalam kerajaan perpaduan ini masih membara-bara lagi dan bukan seperti yang dilaungkan oleh pihak tertentu. Tentu ada satu jaring kuasa yang telah ditubuhkan. Tapi sekiranya kita boleh berikan tempoh masa setahun, ini akan meyakinkan rakyat tentang niat baik oleh pihak kerajaan perpaduan. Boleh laluan. Terima kasih Yang Berhormat. Berkaitan dengan apa yang disebut tentang DNAA itu, saya ingin mendapat pandangan Yang Berhormat apabila Kota Raja sebelum PRU ke-15 menyebut bahawa sekiranya Barisan Nasional menang maka peguam negara akan ditukar, pendakwa raya akan ditukar. Apakah perkara ini telah dijangka oleh Yang Berhormat sebelum berlakunya PRU ke-15? Kota Raja ada di depan sini. Terima kasih. Saya pun tak faham mengapa Yang Berhormat Putrajaya bising. Itu luar perbahasan parlimen. Kita forum peguam negara tidak luar perbahasan parlimen. Peguam negara yang dilantik oleh kerajaan lepas dikekalkan juga oleh kerajaan perpaduan. So saya tanya Yang Berhormat, Yang Berhormat dah jangka perkara ini. Adakah ini mengejutkan bagi Yang Berhormat? Sebab Yang Berhormat dah jangka perkara ini berlaku. Kota Raja pun janganlah ada double standard. Bila kita kekalkan lantikan yang dibuat oleh kerajaan lama, mengapa tak bising? Hanya bising bila tak berpihak kepada anda. So saya rasa janganlah berpolitik di sini. Janganlah berpolitik di sini. Tak guna. Kerana ini tidak akan membawa kebaikan kepada negara. Saya juga ingin meminta bahawa pihak kerajaan melihat tentang masalah itu bekalan beras tempatan, kerana ini telah dimainkan sebagai isu oleh pihak tertentu.
Sungguh pun saya tahu bahawa Yang Berhormat Menteri yang ada di sini telah berusaha bertunggus lumus untuk menyelesaikan perkara ini. Tapi kita harap perhatian yang sewajarnya diberikan supaya kita dapat menambah stok dan untuk meredakan keresahan di kalangan rakyat. Dan pada masa yang sama kita harap bahawa itu harga beras import pun boleh dikaji supaya ia tidak naik terlalu tinggi. Saya tahu Yang Berhormat Kota Raja, sungguh pun beliau kawan saya, tapi saya nak sebut di sini beliau memang orang kampung, orang susah. Dan beliau tahu tentang apa yang dilalui oleh rakyat biasa. Bukan macam pihak parti lawan yang ada kereta-kereta mewah, cakap cantik saja. Tapi buat lain pula. Masa sudah tamat. Saya nak landing ya. Akhirnya, Tuan Ketua, saya minta bahawa dalam RMK 12 ini, sungguh pun ada kajian, ada cadangan bahawa rancangan 5 tahun ini adalah terlalu panjang. Mungkin untuk masa depan, kita boleh buat perancangan yang lebih pendek sedikit. Kerana dalam zaman digital, 5 tahun boleh dianggap sebagai satu generasi. So dalam konteks ini, saya ingin menyokong dan juga meminta bahawa kerajaan teruskan impian dan juga misi dan wawasan mereka untuk mentadbir Malaysia untuk semua rakyat Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum, berbilang bangsa untuk semua yang dimiliki oleh rakyat, bukanlah oleh pihak tertentu saja. Dan akhirnya untuk semua wakil rakyat, saya ingin nasihatkan, buat baik pada, buat jahat jangan sekali, macam pihak parti lawan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya jemput Yang Berhormat Pago. Terima kasih Yang Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Ketua di atas keizinan untuk saya membahaskan pembentangan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia yang ke-12 untuk tahun 2021-2025 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun Perdana Menteri di Dewan Yang Mulia ini. Sebelum saya meneruskan ucapan, pertama saya nak mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat MUA, Yang Berhormat Syed Saddiq, kerana sekarang ini sudah bersama-sama dengan kami dalam saf pembangkang, dan ini adalah satu tindakan yang tegas, tindakan yang berani dan tindakan yang bermoral. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Tuan Ketua, kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 ini amat penting dalam memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan dengan berkesan. Justru saya ingin menyentuh beberapa soal pokok dalam memastikan kajian separuh penggal ini dapat memulih dan merancakkan semula ekonomi negara. Ini kerana prospek ekonomi Malaysia dan dunia tidak begitu memberangsangkan dalam jangka masa yang terdekat. Pemulihan ekonomi di negara China masih perlahan dan begitu juga di Amerika Syarikat dan Eropah. Dan ini tentu sekali akan memberikan kesan kepada sektor ekspor Malaysia yang bergantung kepada pemulihan dan juga pertumbuhan ekonomi negara-negara ini. Pemulihan dalam sektor pelancongan negara yang sepatutnya boleh menampung kelembapan dalam sektor lain adalah masih perlahan dan belum mencapai tahap pra-pandemik. Pada tahun 2019, iaitu sebelum pandemik COVID-19 melanda, Malaysia menerima kedatangan 26 juta pelancongan asing yang menyumbang 16% pada KDNK negara. Dan untuk tahun ini diunjurkan hanya 16.1 juta pelancong asing datang ke Malaysia. Ekonomi madani yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini sepatutnya menjadi pemangkin utama kepada pemulihan ekonomi negara. Namun dalam satu kajian yang dilaksanakan oleh sebuah badan bebas baru-baru ini, masih ramai rakyat di luar sana yang tidak faham maksud madani. Mereka ini mungkin termasuk penjawat awam
komuniti perniagaan dan pihak industri yang memainkan peranan penting untuk menjayakan gagasan ekonomi kerajaan. Peranan ini tidak dapat dimainkan dengan berkesan sekiranya gagasan kerajaan itu sendiri tidak jelas. Saya ingin mengingatkan kerajaan bahawa RMK ke-12 ini telah bermula seawal tahun 2021 lagi. Dan ini termasuk teras dan prinsip di bawah Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang telah menjadi intipati pelan jangka sederhana ini dalam rangka hala tuju pembangunan negara. Ini termasuk pembangunan untuk semua yang menyasarkan penstrukturan semula ekonomi yang lebih progresif, yang berpaksikan ilmu dan bernilai tinggi dengan penyertaan masyarakat yang menyeluruh di semua peringkat, menangani jurang pendapatan dan kekayaan serta membina sebuah negara yang bersatu, makmur dan bermaruah. Janganlah pengenalan gagasan ekonomi madani di tengah-tengah pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 ini menjejaskan pencapaian sasaran asal yang telah pun ditetapkan dari awal lagi. Tuan Ibu Ketua, bahawa ini kita disajikan dengan istilah ekonomi menyederhana. Sedangkan menurut data oleh MITI, apa yang berlaku ialah kemerosotan prestasi ekspor yang menyusut 5.9% kepada 820 bilion ringgit. Import pula jatuh 6.5% kepada 684.65 bilion ringgit dan lebihan dagangan menguncup 2.5% kepada 135.35 bilion ringgit. Di bawah salah satu anjakan besar kajian separuh penggal yang dibentangkan, dinyatakan strategi untuk memperkokoh tata kelola dan integriti untuk membina semula kepercayaan dan keyakinan rakyat. Yang Amat Berhormat Tambun semasa membentang kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 memetik hadis berkenaan dengan sifat amanah. Pernyataan ini baik, tetapi saya sangsi dengan kemampuan Yang Amat Berhormat Tambun untuk mengutarakan apa yang dikata. Tata kelola katanya dah jadi tata ke laut. Tak sampai setahun jadi kerajaan, janji-janji reformasi yang dicanang sepanjang lebih 20 tahun dah jadi reformati dah. Begitu juga janji untuk merapatkan jurang pembangunan antara negeri. Yang Amat Berhormat Tambun mengumumkan pelaksanaan projek pembesaran lapangan terbang Pulau Pinang dan pembangunan semula lapangan terbang Subang. Kedua-duanya ini di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Cadangan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP yang berada di negeri Perikatan Nasional iaitu Kedah langsung pun tidak disebut. Begitu juga janji menyediakan peruntukan sama rata bagi semua ahli parlimen kerajaan atau pembangkang tidak dilaksanakan. Di mana sifat amanah, adil dan integritinya? Tuan Ibu Ketua, rakyat sedang menunggu pembaharuan ataupun reformasi terhadap sistem pentadbiran negara ke arah yang lebih baik. Pemulihan sektor pertanian misalnya amat penting dalam proses pemulihan ekonomi dan keterjaminan makanan negara. Yang terbaru kita dengar keluh kesah rakyat mengenai kenaikan harga beras. Yang Berhormat Menteri pun ada di sini. Kehilangan katanya beras tempatan dan lambakan beras import yang berharga premium. Sehingga saat ini nampaknya tiada tindakan segera yang berkesan yang telah diambil oleh kerajaan untuk meredakan keresahan rakyat. Beras adalah makanan ruji. Ini adalah barangan terkawal. Takkanlah tidak ada satu pun tindakan tegas dan berkesan daripada kerajaan untuk mengawal harga beras agar ianya tidak menjadi terlalu mahal sehingga kan tidak mampu dibeli oleh rakyat. Jangan lupa bahawa selepas pandemik, ramai rakyat telah pun jatuh miskin, Yang Ketua. Walaupun data e-Kasih menunjukkan bilangan ketua isi rumah KIR miskin Tegar berdaftar telah berkurangan daripada 124,744 kepada 118,217 KIR sehingga Mei 2023, namun dengan kenaikan harga barang yang keterlaluan, terutamanya barangan makanan dan keperluan harian seperti beras, saya sangsi bahawa sasaran kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan Tegar pada tahun ini
akan membawa apa-apa makna kepada rakyat yang ada di luar sana. Adakah garis kemiskinan yang digunakan pakai untuk menentukan status kemiskinan isi rumah masih realistik dengan mengambil kira kenaikan harga barang dan juga kadar inflasi semasa? Realitinya, model pembasmian kemiskinan telah berubah daripada memfokuskan pendapatan isi rumah semata-mata kepada kemiskinan pelbagai dimensi, iaitu multi-dimensional poverty, termasuklah miskin pendidikan, miskin kesihatan, miskin keperluan asas dan miskin taraf hidup. Dan justru model pembasmian kemiskinan yang realistik mestilah diwujudkan terlebih dahulu sebelum berjanji untuk menoktahkan kemiskinan tegar ini. Tuan Dipertua, di bawah kajian separuh penggal RMK ke-12, pertumbuhan ekonomi Malaysia disasarkan berkembang menjadi antara 30 ekonomi terbesar di dunia. Dalam pada kita ingin mengejar status negara berpendapatan tinggi, isu jurang pendapatan rakyat secara keseluruhannya perlu diberikan perhatian yang serius. Tidak ada gunanya negara mencapai status negara berpendapatan tinggi jika rakyat di bawah sana tidak menikmati manfaat daripadanya. Justru Malaysia memerlukan hala tuju ekonomi yang jelas dan strategi lebih holistik dengan ekosistem kondusif bagi merancangkan pemulihan ekonomi negara, menjadikan negara kita sebagai destinasi mesra perniagaan dan pelaburan berteknologi tinggi. Kerajaan perlu memberikan keutamaan untuk meningkatkan keyakinan rakyat dan pelabur asing dengan mengamalkan dasar yang pro-pelabur dan adil dalam pelaksanaan dasar pelaburan serta pengagihan bantuan pada setiap negeri. Antara perkara utama yang mesti dilaksanakan ialah untuk menarik pelabur asing ialah memastikan sistem keadilan di negara kita ini benar-benar bebas daripada campur tangan pemerintah. Berita pelepasan seorang pemimpin kanan kerajaan daripada 47 pertuduhan rasuah atas arahan Peguam Negara selepas dipanggil membela diri di mahkamah bukanlah satu contoh yang baik mengenai kebebasan sistem keadilan di Malaysia. Kita lihat oleh pelabur asing sebagai setaraf dengan negara-negara dunia ketiga yang digelar sebagai negara penyangak ataupun the rogue state dengan izin yang dipertua. Daya tahan dan kemampanan perniagaan Bumi Putera mestilah dipertingkatkan untuk mencapai sasaran 15% sumbangan PMKS Bumi Putera kepada KDNK menjelang tahun 2025. Pemilikan ekuiti korporat Bumi Putera pula masih belum mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30%. Pada tahun 2020, pegangan Bumi Putera hanya 18.4%. Manakala sasaran 30% ini tidak realistik untuk dicapai dalam satu tempoh 2 tahun berdasarkan pertumbuhan kadar peningkatan ekuiti korporat Bumi Putera kini yang agak perlahan. Saya juga ingin menyentuh mengenai status kajian impak agensi-agensi bermandat Bumi Putera yang siap pada tahun 2022. Oleh kerana kajian impak ini penting bagi menilai keberkesanan objektif dan hala tuju pencapaian Bumi Putera, maka saya menggesa agar kerajaan telus dan proaktif dalam memastikan hasil kajian ini diberikan perhatian dan dilaksanakan dengan segera. Yang Amat Berhormat Tambun mengumumkan untuk mengadakan Kongres Ekonomi Bumi Putera pada Januari 2024 bagi menetapkan hala tuju dan pendekatan baru agenda Bumi Putera ini. Namun apakah agenda Bumi Putera yang adil, saksama dan inklusif yang dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun? Dan ini tidak dijelaskan. Adakah hala tuju baru ini kelak benar-benar memenuhi tuntutan peruntukan perlembagaan persekutuan dan realiti semasa masyarakat Bumi Putera ataupun akan berlaku perubahan dasar yang drastik terhadap kedudukan ekonomi Bumi Putera? Tuan Dipertua, sebagai penutupnya, apa yang penting dalam pembinaan sebuah negara bangsa yang bertamadun ialah kemampuan memimpin mengotorkan janji-janjinya, berpegang teguh pada prinsip integriti dan amanah,
cekap menguruskan ekonomi dan prihatin terhadap kebajikan rakyat serta benar-benar adil dan saksama kepada semua. Dan untuk mencapai hasrat ini, kita tidak seharusnya merujuk kepada angka semata-mata. Tetapi lebih penting adalah amanah dan kredibiliti yang digalas oleh pemimpin kerajaan untuk memastikan ekonomi negara kita berkembang pesat, kebajikan rakyat terbela dan kebebasan mereka terpelihara selaras dengan prinsip kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Berteraskan prinsip ini, saya menggesa kerajaan supaya menghentikan tindakan siasatan dan pendakwaan terpilih atas alasan 3R. Semata-mata untuk menutup mulut rakyat atau dengan izin to silent dissent. Saya telah berkali-kali yang betul disiasat oleh polis dan berhadapan dengan pendakwaan jenayah semata-mata kerana saya menyuarakan keresahan orang Melayu dan masyarakat Islam. Tetapi pemimpin di sebelah sana yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang jahat, yang jelas mengapikan sentimen perkauman, langsung tidak disentuh. Walaupun puluhan, malahan ratusan laporan polis telah dibuat ke atas mereka. Adakah saya sebagai seorang pemimpin Melayu dianggap sebagai penjenayah semata-mata kerana menyuarakan kepentingan orang Melayu dan Islam? Sejak bila, Yang di-Pertua, pemimpin Melayu di negara ini sudah tidak boleh bercakap mengenai kepentingan Melayu dan Islam? Penjajah British telah lama meninggalkan tanah air kita, tetapi nampaknya dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan sekarang ini agak lebih teruk daripada dasar penjajah. Saya doakan negara kita Malaysia sentiasa aman, maju dan makmur dengan rakyatnya yang berbelang kaum dan agama hidup rukun dan damai. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Pago. Saya jemput Yang Berhormat Tan Chong Pi Ai. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Puan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut serta dalam sesi pembahasan pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Puan Yang di-Pertua, izinkan saya membahas beberapa isu yang amat mendesak dan memerlukan tindakan segera dari pihak kerajaan. Umum telah mengetahui bahawa Malaysia kini diambang krisis keselamatan makanan. Krisis ini telah bermula ketika Rusia menarik diri daripada perjanjian gandum laut hitam. Dan kerajaan India telah mengeluarkan darangan pada ekspor beras putih bukan Mastaltim pada akhir Julai tahun ini. Oleh itu negara kita hanya dapat menampung hanya 62% bekalan beras bagi kegunaan tempatan. Untuk menampung kekurangan 38% beras ini, Malaysia harus bertindak segera kerana perlu bersaing untuk mendapatkan dan memenuhi bekalan beras bagi kegunaan tempatan. Ini kerana saingan yang sengit akan datang dari Indonesia yang kini mempunyai 42% kekurangan bekalan beras tempatan. Dan Filipina di mana negara itu merupakan penimpor beras terbesar di Asia Tenggara. Dengan nilai import mencecah kira-kira USD 1.3 bilion pada tahun 2021. Tambahan pula, kerajaan India telah menyekat ekspor beras dari negara tersebut yang telah melonjak harga jualan beras putih import seluruh negara daripada RM2,350 1 tan kepada RM3,200 1 tan berkuat kuasa 1 September 2023 iaitu kenaikan sebanyak 36%. Kenaikan mendadak ini akan menyebabkan golongan B40 dan M40 semakin sukar untuk mendapatkan keperluan karbohidrat seharian. Dan seterusnya meningkatkan kerisauan rakyat Malaysia di masa yang akan mencabar ini. Puan Yang di-Pertua, untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, pada ketika ini di Indonesia, sentimen kemarahan rakyat semakin memuncak oleh kerana kenaikan harga beras yang tinggi yang disusuli dengan kenaikan harga minyak bahan bakar ekoran daripada kekurangan bekalan. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan rakyat mula memberontak dan melakukan rusuhan jalanan.
Saya mencadangkan sebelum krisis ini menjadi lebih parah, kerajaan harus mengambil peluang ini untuk melakukan tindakan segera bagi mengatasi masalah yang semakin meruncingkan ini. Dalam mengatasi masalah keselamatan dan keterjaminan makanan negara, amat penting bagi kita mengukuhkan kedudukan negara untuk import beras kita dari negara pengekspor beras lain seperti Vietnam, Thailand dan Pakistan dengan segera. Hal ini kerana negara-negara seperti Indonesia dan Filipina kini sedang mencari sumber alternatif untuk memenuhi keperluan beras mereka akibat dengan ekspor beras dari India yang telah memberi kesan kepada pasaran beras India terutama di rantau Asia Tenggara. Poin dipertua, rakyat bukan saja didepani dengan cabaran harga beras yang naik mendadak dan kegusaran mendapat bekalan yang bercukupi. Harga barang yang tidak diimbal dengan kadar inflasi juga memberi beban kepada rakyat. Baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kadar inflasi negara mencatatkan penurunan sebanyak 2% pada awal September berbanding dengan bulan yang sama pada bulan tahun lalu. Walaupun penunjuk inflasi ini menampakkan penurunan, namun ia tidak mencerminkan penurunan harga barangan dan perkhidmatan bagi rakyat Malaysia. Ini kerana penurunan inflasi tidak selalunya bermaksud penurunan harga barang yang banyak didorong oleh faktor-faktor lain seperti penurunan perbelanjaan oleh pengguna atau peningkatan simpanan oleh rakyat Malaysia. Justru saya mencadangkan pihak Kementerian Dalam Negeri dan kos sara hidup menggunakan pendekatan kebajikan mengawal harga makanan supaya kenaikan tidak berlaku dengan terlalu mendadak. Poin yang dipertua, kadar kemiskinan bandar juga menjadi satu isu yang semakin serius. Menurut statistik terkini oleh Jabatan Perangkat Malaysia, kadar kemiskinan bandar di Malaysia dilaporkan pada 4.5% pada tahun 2022 berbanding dengan 3.9% pada tahun 2019. Kenaikan harga barang antara faktor yang menyebabkan kemerosotan pendapatan isi rumah pendengar kasar bulanan iaitu dengan pengurangan sebanyak 1% bagi tempoh yang sama. Keadaan ini telah membawa kepada peningkatan kadar kemiskinan bandar yang membimbangkan. Oleh itu saya menyuruh kepada kerajaan untuk mencari penyelesaian yang berkesan bagi krisis keselamatan makanan, inflasi dan kemiskinan bandar yang semakin meruncingkan. Kerajaan harus memastikan bekalan makanan terjamin serta melihat kepada strategi untuk mengawal inflasi dan mengurangkan beban kewangan di kalangan rakyat. Dengan bersatu tenaga, saya yakin kita mampu menghadapi cabaran ini dan membawa Malaysia ke arah kestabilan dan kemakmuran yang lebih berkekalan. Poin yang dipertua, saya turut ingin membawa satu isu yang melibatkan kawasan parlimen saya mengenai sistem pembentongan dan sanitari perkampungan atas air di Kampung Kukup Laut dan Air Masin. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, pada 18 Mac 2012 yang lalu, Yang Amat Berhormat Mantan Menteri Besar Johor telah menyampaikan hak milik lot kediaman, kedai dan chalet kepada penduduk di kawasan perkampungan Kukup Laut Air Masin Pontian yang merupakan penempatan atas air yang unik sejak lebih kurang 100 tahun dahulu. Hari ini dianggarkan terdapat lebih kurang 400 buah rumah keluarga di kawasan Kampung Air Masin dan Kukup Laut. Dan terdapat sekitar 30 buah penempatan di Jalan Menteng, Kampung Melayu Kukup. Walaupun perkampungan tersebut telah mendapat geran hak milik, tetapi oleh sebab perkampungan tersebut merupakan penempatan atas air, maka terdapat banyak kemudahan asas seperti sistem keubahan yang tidak sempurna dan tidak memuaskan. Perkampungan Kukup Laut merupakan destinasi pelancongan yang popular dan berkembang pesat. Setiap hujung minggu dan cuti sekolah, belasan bas pelancong datang ke perkampungan tersebut untuk merasai pengalaman tinggal di chalet atau perumahan atas air selain daripada menikmati makanan laut yang lazat. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor ketika lawatan ke Parlimen Tanjung Piai
pada 5 Mac 2017 yang lalu meminta pembangunan di kawasan Kukup yang berteraskan ekor pelancongan hendaklah dikekalkan dan ditambah baik. Isu ini telah pun saya bangkitkan dalam sidang Dewan Rakyat dan ketika itu kerajaan telah memberi jawapan bahawa Jabatan Perkhidmatan Pembentungan JPP telah menanti Pusat Kelestarian Alam Sekitar dan Sekuriti Air IPASA melalui UTM untuk menjalankan kajian penilaian impak sosial pada hujung tahun 2021. Jabatan Perkhidmatan Pembentungan JPP telah pun selesai melaksanakan kajian penilaian impak sosial bagi menilai tahap ketersediaan, penerimaan dan impak sosial kepada penduduk setempat yang telah siap sepenuhnya pada April 2022. Saya difahamkan bahawa Pusat Kelestarian Alam Sekitar dan Sekuriti Air UTM telah mengemukakan laporan akhir ke JPP pada 14 Jun 2022 lagi. Oleh itu, saya ingin bertanya apakah status terkini projek sistem pembentungan dan sanitari perkampungan atas air di Kukup Laut dan Air Masin. Saya amat berharap bahawa projek ini tidak lagi ditangguhkan dan disegerakan oleh Kerajaan Madani hari ini. Projek pembentungan dan sanitari perkampungan atas air Kukup Laut Air Masin ini amat penting bagi memastikan penduduk di situ menikmati pitaran air bersih yang turut memberi impak kepada pembiakan ikan dan hidupan air di sekitar sekaligus menjamin kesejahteraan penduduk rakyat kawasan parlimen saya di Kukup Laut dan Kampung Air Masin secara menyeluruhnya. Itu saja dua isu yang saya bangkitkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Chong PI. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Rantau Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya mengambil satu peringatan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kebencian di sisi Allah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak lakukannya. Jadi dalam membincangkan tentang kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12 ini, saya mengingatkan diri saya dan kepada semua pimpinan supaya sama-sama kita mengingati peringatan Allah supaya apa yang kita ucapkan, yang kita rancangkan, yang kita ucapkan itu hendaklah kita laksanakan. Dan di antara 5 paksi kesejahteraan kemakmuran negara iaitu keilmuan ataupun kecerdikan para cendekiawan, yang kedua keadilan para pemerintah, yang ketiga amanah para pedagang dan nasihat para profesional, dan seterusnya keikhlasan para ahli ibadah. Jadi supaya perkara ini kita ambil perhatian. Tuan Yang Dipertua, jadi melihat tentang cabaran dalam berdepan dengan semakkan semula rancangan Malaysia yang ke-12 ini, saya ingin mengingatkan supaya kita sama-sama menegakkan keadilan dan memberi hak sebagaimana yang kita janjikan, terutama dalam kita membangunkan negara ini. Keadilan hendaklah diberi kepada semua pihak. Yang pertama, kita melihat dari sudut cabaran ekonomi, yang mana kita perlu ingat bagaimana dalam Islam sangat menekankan tentang keadilan. Jadi saya ingin supaya jurang antara negeri-negeri, sama ada negeri diperintah oleh pembangkang ataupun diperintah oleh kerajaan, hendaklah diberi keadilan sebagaimana janji yang telah disebut oleh kerajaan, supaya semua pihak mendapat hak yang sama, termasuk juga ahli-ahli parlimen diberi hak dan tanggungjawab yang sama, sebab kami berkhidmat untuk rakyat, kepada keseluruhan rakyat. Yang seterusnya iaitu saya ingin menyentuh berkaitan dengan cabaran
cabaran untuk menghadapi dalam kita menentukan pembangunan negara yang lestari ini, iaitu hendaklah kita memastikan supaya segala isu-isu yang berkaitan dengan integriti, sebagaimana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini, iaitu supaya tidak ada penyalahgunaan kuasa, supaya tidak ada isu berkaitan dengan integriti. Jadi kita hendaklah melihat berusaha dan membuktikan perkara ini. Apakah usaha kerajaan dalam menangani antara dua punca besar yang terbesar kepada ekonomi negara ini? Yang kita lihat ada ini seolah-olah kerajaan mempertahankan golongan perasuah. Jadi perkara ini hendaklah dibuktikan dalam kepimpinan kerajaan hari ini. Dan dalam menentukan sebuah negara untuk mencapai tahap high income nation ini, dua di antara isu besar yang di depan kita ialah kesediaan modal insan yang ada, dan isu yang kita lihat di depan kita ialah kekurangan jumlah warga emas atau kekurangan jumlah warga yang berumur antara 15 hingga 44 tahun dalam tempoh 20 tahun ke depan. Maknanya negara kita sedang menuju negara menua. Jadi seharusnya dalam kita merancang ini, kita melihat apakah usaha dalam menangani kecabaran yang ada ini. Jadi kita mengharapkan supaya ada usaha jangka sederhana dan ada juga usaha jangka panjang supaya diberi perhatian daripada sekarang, termasuk dari sudut tengok keperluan pembangunan bakat yang berterusan, termasuk pasaran buruh yang cekap, termasuk juga ekosistem pendidikan yang masih lagi kurang kondusif sekarang ini. Dan kita juga memerlukan kepada penggunaan teknologi dan penjitilan, terutama dalam kita membangunkan negara, termasuk dalam penggunaan teknologi baru dalam pertanian, keekonomi dan seterusnya. Jadi saya ingin mohon penjelasan daripada kerajaan, apakah perancangan kerajaan dalam menangani semua isu ini. Begitu juga berkaitan dengan kesihatan dan pengurusan krisis kesihatan. Kita melihat bagaimana isu ini adalah isu yang besar, jadi banyak sangat aduan di bawah, terutama dalam kawasan saya sendiri pun. Banyak lagi isu-isu yang terutama berkaitan dengan keperluan hospital, tenaga pakar, kati yang tak mencukupi, wad yang tercukupi, hospital yang bangunan yang tak mencukupi, yang lama, dengan keperluan peralatan teknologi moden untuk kesihatan yang perlu dilengkapi. Jadi sejauh mana perancangan kerajaan terutama dalam membantu menangani isu ini, terutama dalam kawasan saya sendiri, dan di mana ada ward yang terpaksa berkongsi antara lelaki dan wanita dalam satu ward kerana tak mencukupi dari sudut kelengkapan hospital itu sendiri. Jadi saya harap perkara ini beri perhatian oleh Kementerian Kesihatan khususnya, dan isu ini diadukan di Hospital Lati Pasir Mas, bagaimana isu ini sudah sekian lama sebenarnya dihadapi, dan saya mengharapkan supaya di-upgrade supaya menjadi hospital pakar, sebab dia melibatkan penggunaan keperluan penduduk yang ramai. Dan begitu juga isu berkaitan dengan pembangunan luar bandar, yang saya kira isu luar bandar ini adalah isu yang penting, dan kita mesti mengurangkan jurang ekonomi antara pantai timur dan pantai barat. Dan apakah usaha dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan di luar bandar supaya dapat memastikan hak dan keperluan infrastruktur asas dapat dilaksanakan, termasuklah jalan raya, keperluan sekolah yang masih banyak lagi berdepan dengan kawasan banjir, isu tempatan banjir, dan termasuk juga apa yang dijanjikan oleh TPM sebelum ini, sebab sekarang dah berdepan dengan musim tengkujuh untuk menyediakan pam berkuasa tinggi di Rantau Panjang. Sampai hari ini belum saya nampak lagi alat yang dijanjikan, termasuk juga dengan persiapan segera tempatan banjir dalam depan dengan musim tengkujuh yang bakal tiba dalam bila-bila masa saja daripada sekarang. Begitu juga saya ingin penjelasan iaitu berkaitan dengan penggunaan sumber alam dan pencemaran alam sekitar. Jadi sejauh mana usaha dan langkah-langkah yang diambil
langkah-langkah proaktif yang diambil untuk menjaga alam sekitar dan memastikan kelestarian sumber alam dalam negara kita, dan juga usaha juga dibuat untuk bagaimana menangani isu-isu yang berkaitan dengan keperluan OKU, sebab kita tahu kepentingan OKU ini dalam supaya tidak ada golongan yang tertinggal. Jadi kita melihat bagaimana mereka memerlukan sokongan. Kita tengok dalam bidang keutamaan memperkasakan kumpulan sasar khusus, iaitu memperkasakan orang-orang OKU, bagaimana dalam apakah tindakan yang telah diambil untuk memfokuskan untuk memperkasakan OKU bagi menjadikan OKU mampu terlibat dan berdikari secara aktif dalam masyarakat. Dan saya ingin juga menyentuh berkaitan dengan bagaimana cabaran yang dihadapi hari ini usaha di peringkat kerajaan untuk menangani golongan-golongan yang cuba mencabar kedaulatan Islam itu sendiri. Bagaimana baru-baru ini kita digemparkan dengan tindakan seorang pengguam wanita Muslim yang telah melakukan satu tindakan yang amat tidak wajar berkaitan dengan mahkamah syariah, di mana tindakan ini beliau telah membawa petition untuk mencabar 20 peruntukan dalam enactment kanun jenayah syariah di Kelantan yang adalah suatu yang tidak wajar dilakukan terhadap kemuliaan dan kedaulatan serta maruah institusi mulia mahkamah syariah dalam negara ini. Jadi tindakan ini seolah-olah dilihat sebagai satu langkah ke belakang dan amat tidak sopan serta angkuh terhadap perjuangan mulia pelbagai pihak yang sedang dalam usaha mengangkat darjat dan martabat mahkamah syariah dalam negara ini. Jadi implikasinya sudah tentulah besar. Jadi saya ingin tahu sejauh mana pihak kerajaan hari ini dalam usaha mempertahankan Islam sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan itu sendiri, supaya tidak dicabar pelaksanaannya di peringkat mana-mana negeri di bawah bidang kuasa negeri, terutama di mahkamah syariah dan terutama yang melibatkan kepentingan Islam dan umat Islam. Jadi kita tidak mahu jenayah syariah seperti arak, judi, berzina dan lain-lain lagi ini seolah-olah maknanya mereka memandang kecil terhadap usaha untuk memertabatkan hukum Islam dalam negara ini. Jadi dengan adanya kumpulan-kumpulan seperti ini yang mencabar kedaulatan Islam itu sendiri melalui mahkamah ini, sudah tentulah kita bimbang perkara ini akan menjadi satu perkara yang akan memberi kerugian kepada masa depan Islam dalam negara yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi dalam negara kita dalam perlembagaan Malaysia itu sendiri. Jadi saya ingin tahu sejauh mana perkara ini beri perhatian oleh pihak kementerian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Rantau Panjang. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Gombak. Terima kasih Timbalan Speaker. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tuan Timbalan Speaker atau Timbalan yang dipertua dan ahli-ahli Dewan yang saya kasih sekalian. Pertama sekali, Gombak ingin mengucapkan tahniah di atas gandingan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tambun dan Menteri Ekonomi yang telah menjayakan pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri beberapa hari yang lepas. Saya berdiri untuk menyatakan sokongan atas usaha merangkum dasar-dasar yang telah diperkenalkan kerajaan dan menterjemah erti reformasi dalam bentuk polisi supaya ia dirasai rakyat. Timbalan Speaker atau Timbalan yang Pertua, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri mempunyai beberapa latar belakang yang wajar kita sedari dan fahami demi kepentingan dokumen ini bukan sekadar kajian ataupun separuh penggal ataupun separuh daripada 5 tahun daripada rancangan yang telah dibentangkan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, Perdana Menteri membentangkan kajian separuh penggal sebelum Malaysia menyambut ulang tahun ke-60 penubuhan sebuah negara yang menggabungkan kekuatan Semenanjung, Sabah dan Sarawak dan Singapura meninggalkan Malaysia pada 1965. Memasuki dekad ke-7 negara kita Malaysia, beberapa kejadian dan kedudukan dunia melatari dalam minggu ini. Pertama, keadaan geopolitik yang semakin tidak menentu dan mengancam keselamatan negara. Baru-baru ini kita melihat bagaimana kuasa-kuasa besar dapat mengubah ataupun ingin mengubah peta laut Cina Selatan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dan China sudah pasti mendorong tindakan ini. Fokusnya mungkin Malaysia ataupun mungkin bukan Malaysia tetapi Malaysia
turut akan mendapat kesan sebagaimana rantaian bekalan barangan dan juga makanan dan juga kesan-kesan lain seperti inflasi dan juga proses urus niaga yang sudah semakin meruncing. Jadi kita tidak boleh bersikap ignoran bahawa keselamatan negara terancam dan sebarang ancaman kepada ketidakstabilan politik akan mengeruhkan keadaan kedudukan dan keselamatan negara pada hari ini. Kedua, KSP ataupun Rancangan Separuh Penggal ini dibentangkan dalam keadaan ekonomi yang dalam proses pemulihan dan belum pulih sepenuhnya oleh sebahagian rakyat dan menimbulkan keresahan. Mungkin keadaan-keadaan ini menjadi sebahagian daripada kempen politik dan juga menjadi sebahagian daripada laungan propaganda daripada pihak-pihak lawan untuk menakut-nakutkan rakyat dan juga menggesa kepada perubahan-perubahan kepada kepimpinan kerajaan yang pastinya tidak membawa kepada kestabilan dan kemakmuran di dalam negara kita. Perkara ketiga yang berlaku dalam pembentangan ini adalah ancaman kepada jenayah cyber. Ketika masuk ke abad ke-21, antara jenayah yang dilihat agak kritikal adalah jenayah fizikal yang mengancam keselamatan negara seperti kes ragut, pecah amanah, terutamanya di kawasan bandar dan dilihat agak tinggi. Namun pada hari ini, ancaman jenayah cyber merupakan daripada antara perkara-perkara yang begitu besar merangkumi kita, termasuk aktiviti seperti buli cyber, pemalsuan, pencerobohan, memancing data dan juga penipuan email. Timbalan Speaker dan sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, apabila meneliti teguran dan ucapan Perdana Menteri dalam membentangkan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, saya mendapati bahawa dokumen ini dibentangkan dengan satu hasrat utama, iaitu untuk mengembalikan Malaysia kepada landasan yang tepat. Manakala pihak pembangkang kerap kali dengan izin cuba untuk mewujudkan kekeliruan terhadap hasrat kerajaan dengan membangkitkan beberapa perkara khususnya berkenaan dengan kejujuran dan amanah pihak kerajaan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, di samping menimbulkan beberapa isu-isu terbaru yang berkaitan dengan pengguguran beberapa kes pemimpin-pemimpin, walaupun sebelum ini berlaku pengguguran yang telah diputuskan sendiri oleh pihak peguam negara ketika Kota Baru menjadi menteri kepada hal ehwal undang-undang dalam negara kita. Malahan dalam kenyataan yang melibatkan 46 kes yang digugurkan, beliau secara jelas menyatakan ia ada dalam konstitusi negara dan ini hak kepada menteri ataupun kepada peguam negara. Dan hal ini saya percaya semalam apabila rakan-rakan membangkitkan bahawa ada keperluan untuk dibincangkan bagaimana pemisahan kuasa. Isunya di sini ialah berkaitan dengan pemisahan kuasa di antara pendakwaan dan juga peguam negara. Dan proses ini harus kita lakukan dan saya menggesa pihak kerajaan untuk melaksanakan dengan segera. Saya melihat Menteri Undang-Undang telah memberikan ataupun melakukan mesyuarat pertama prosesnya untuk melakukan pemisahan ini. Dan kalau ia tidak diadakan, siapa pun jadi pemerintah akan berlaku kes-kes seperti ini yang melibatkan kawan saya di Semporna juga merasai kerana selepas pengguguran kes tersebut berlaku perpindahan beberapa wakil rakyat dan juga berlaku perpindahan kerajaan negeri dan terpaksa diadakan pilihan raya negeri Sabah yang telah menyebabkan proses pilihan raya kita sedikit berkurangan. Jadi saya percaya isu yang dibangkitkan bukan hanya spesifik kepada satu dua perkara, kerana ketika Perikatan Nasional jadi kerajaan pun ada mereka yang telah digugurkan pendakwaan atas keputusan daripada peguam negara atas alasan-alasan yang tertentu. Justru saya percaya proses jawatan kuasa informasi institusi juga wajar diadakan secara live telecast ataupun diadakan secara pendengaran awam yang boleh didengari oleh rakyat kerana ia telah menjadi isu rakyat. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Bak. Sekejap tadi Yang Berhormat telah menyebutkan di satu masa dulu juga ataupun sebelum daripada ini di dalam pendakwaan kes-kes mahkamah ada kes-kes yang telah diberikan pengguguran kes itu di peringkat DNAA. Boleh Yang Berhormat beri satu contoh kes yang telah digugurkan dalam tahun 2020 sehingga 2022 yang seumpama kes yang melibatkan Yang Berhormat Bagan Datuk, khususnya pengguguran kes itu di peringkat pembelaan, defense case. Boleh bagi contoh-contoh kes itu? Terima kasih. Mungkin keadaannya tidak sama secara spesifik, tapi kalau kita lihat, sabar. Kalau kita lihat pendakwaan ataupun kes yang terlibat juga berlangsung semenjak daripada 2020 dan ia melibatkan kes rasuah dan juga pengubahan wang haram.
Dan selepas daripada itu, maksud saya, isu yang kita nak bangkitkan di sini bukan dibangkitkan tentang soal kes yang melibatkan prima facie dan sebagainya. Tetapi melibatkan kepada kes yang harus dilibat, bagaimana kuasa pendakwaan dan peguam negara itu dikumpulkan bersama. Mari kita ubah hal ini, kerana kalau tidak ia akan berulang-ulang kembali. Dan ia dibangkitkan juga oleh Kota Baru. Boleh. Kota Baru tadi minta contoh satu. Kalau boleh kongsikan satu contoh tu bagus juga. Terima kasih. Dalam rekod ini dijawab di dalam Parlimen ketika soalan daripada Hanifah Aman, ahli Parlimen Sepang, Kota Baru ada sebutkan tentang kes Santer Babit dan dibangkitkan. Dan ia berulang-ulang. Maksud saya, kalau kita nak ubah sama-sama, kita ubah supaya ia tidak berulang-ulang walau apa alasan sekalipun. Malahan kalau nak disebut pilihan raya negeri Sabah berlaku selepas daripada pembebasan itu. Sempurna boleh sahkan walaupun sempurna dah keluar. Ada gambar beberapa pemimpin-pemimpin kerajaan pada ketika itu melawat dan berlaku perpindahan ahli-ahli Dewan Negeri kepada pimpinan-pimpinan yang rapat dengan Perikatan Nasional pada ketika itu. Kat sini kalau juga nak semak semuanya supaya kita boleh. Musa Aman belum dimulakan. Satu kes yang telah diputuskan, ada prima facie kes setelah 99 orang saksi dipanggil oleh pihak pendakwaan. Kemudian di peringkat pembelaan, ianya dibuat representasi dalam keadaan cukup luar biasa, representasi itu dibenarkan oleh pihak peguam negara. Itu kita mahu penjelasan. Ya, ada pendetilan yang berbeza. Namun dalam kerangka yang sama. Rawatan dan juga kesnya adalah kes rasuah. Kesnya adalah kes pengubahan wang haram. Kesannya ialah pilihan raya negeri Sabah. Jadi kena lihat secara menyeluruh. Saya tak sempoh pun, saya tak nak pertahankan siapa-siapa kat sini. Kalau salah, salah. Sebab itu saya minta pendengaran itu bukan dihadiri oleh ahli parlimen saja, boleh didengari parlimen saja, jadi sewajarnya dibuat secara pendengaran terbuka yang rakyat boleh lihat dan rakyat boleh dengar penjelasan daripada peguam negara. Oleh yang berhormat yang saya kasih sekalian, sebab itu selaku Menteri Besar saya dapat melihat berapa perkara yang harus ditumpukan oleh pihak kerajaan dalam memastikan konsep seperti federalisme dapat dipertahankan. Asas pembinaan negara Malaysia yang kita sambut pada ulang tahun ke-60 adalah persekutuan dengan izin Federation of the State. Secara asasnya, sudah tiba masa untuk peranan negeri dan kerajaan tempatan diperkasakan. Misalnya daripada aspek pengangkutan awam, perkhidmatan sosial, kesihatan awam, pengagihan sebahagian cukai pendapatan serta cukai jalan sebagai aliran pendapatan baru agar negeri-negeri tidak bergantung penuhnya kepada proses perolehan tanah. Oleh yang berhormat yang saya kasih sekalian, sebahagian perkara-perkara yang saya bangkitkan tadi dalam aspek federalism, kalau kita rujuk kepada jadual ke-9 Constitution ataupun Perlembagaan Persekutuan, adalah tertakluk di bawah tanggungjawab bersama di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Antara isunya adalah isu kesihatan awam, adalah berkenaan dengan perkhidmatan sosial. Namun begitu pendapatan percukaian dalam negara kita sebahagian besarnya diserahkan kepada kerajaan persekutuan dan kita bergantung sepenuhnya kepada proses dan pendapatan tanah. Malahan duty stamp untuk proses pertukaran ataupun peralihan tanah ataupun isi tanah, kita dapat lihat dengan jelas juga datang kepada kerajaan persekutuan dan tidak sampai kepada kerajaan negeri, dan kerajaan negeri terpaksa menanggung beberapa tanggungjawab yang ada di dalam jadual bersama yang telah kita sama-sama fahami. Oleh yang berhormat yang saya kasih sekalian, pada masa yang sama, Kerajaan Negeri Selangor pernah mencuba pada tahun 2021 merangka apa yang kita panggil Rancangan Malaysia ataupun Rancangan Selangor Pertama. Berbeza dengan Rancangan Malaysia sebelum ini, Rancangan Selangor melakukan beberapa inovasi dan saya berharap pihak kerajaan boleh melihat secara teliti apakah mungkin Rancangan Malaysia selepas ini melakukan beberapa anjakan yang bukan hanya menumpu kepada pembangunan projek infrastruktur yang dibangunkan oleh pihak kerajaan sahaja. Sebaliknya menggabungkan dan mencantumkan dengan usaha menyeluruh yang dilaksanakan oleh pihak swasta ataupun syarikat-syarikat yang ada di luar sana. Supaya pembangunan khususnya aspek-aspek infrastruktur besar negara seperti pelabuhan, lebuh raya dan sebagainya itu digabungkan dengan inisiatif-inisiatif swasta yang bukan hanya dalam bentuk penswastaan tetapi gabungan bersama dengan rencana oleh pihak kerajaan, di mana pihak kerajaan merangka bandar baru,
merangka kawasan perindustrian baru, merangka kawasan perkampungan-perkampungan baru yang mana usaha ini digabungkan dengan inisiatif-inisiatif pihak swasta yang mana dananya juga digabungkan di antara federal ataupun federal fund ataupun state fund dan juga private fund. Ahli yang berhormat yang saya kasihkan, dengan cara tersebut tempoh 5 tahun yang kita letakkan mungkin tidak mencukupi. Sebaliknya saya berbeza sedikit dengan Bagan. Apabila Bagan meletakkan kita kena pendekkah? Kita ada rancangan fiskal dalam bentuk setahun. Tapi kalau rancangan ini boleh dilihat dalam tempoh 10 tahun, ia jauh lebih baik kerana kita boleh melihat kerangka yang lebih besar dan rencana-rencana yang lebih besar. Gombak ingin mengucapkan Masa sudah tamat. Satu, Gombak ingin mengucapkan terima kasih khususnya berkenaan dengan usaha kerajaan membangunkan Carey Island yang saya percaya ini adalah satu usaha yang sepatutnya disokong oleh sepenuhnya pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang kerana ia akan membantu usaha-usaha sektor perkhidmatan untuk berkembang. Keluasan Carey Island disambung dengan pelabuhan Northport dan Westport akan sebesar kawasan Singapura dan saya percaya ini akan meningkatkan kebolehan kita dan kemampuan Selangor dan juga Malaysia terutamanya dalam memastikan sektor perkhidmatan khususnya sektor port ini ataupun pelabuhan ini berkembang dengan lebih baik dan juga menjadi antara pemain utama di peringkat dunia. Terima kasih, saya menyokong. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Sri Aman. Terima kasih Puan Yang Ketua kerana memberi saya peluang untuk turut serta membahaskan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Pertamanya, saya amat bersyukur Puan Yang Ketua kerana keadaan politik negara kita buat masa kini agak stabil dan semoga kerajaan perpaduan ini dapat terus kukuh agar dapat memfokuskan kepada usaha memastikan kesejahteraan rakyat dan membangunkan ekonomi negara. Puan Yang Ketua, saya juga bersyukur kerana setelah melihat keluaran dalam negeri kasar KDNK kita mencatatkan pertumbuhan sebanyak 5.9% setahun dan ini telah melebihi sasaran 4.5% hingga 5.5% anggaran awal RMK 12. Ini menampakkan pertumbuhan ekonomi kita agak okey, namun yang masih menjadi kerisauan saya ialah rungutan rakyat Malaysia yang semakin sering dan semakin nyaring didengar saban hari berkenaan dengan harga barang mahal dan dah naik berlipat kali ganda. Ini jelas menampakkan catatan prestasi ekonomi negara kita tidak memberi impak kepada rakyat kita terutamanya mereka yang di dalam golongan B40. Puan Yang Ketua, realitinya rakyat kita kini sedang bergelut dengan kos sara hidup yang tinggi, maka mereka amat memerlukan bantuan. Oleh itu, penyemakan kembali peta jalan pembangunan harus mengambil kira nadi rakyat dan gunakanlah kaedah yang memberi faedah jangka panjang untuk membantu mereka seperti pepatah Inggeris yang berbunyi, give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man how to fish and you feed him for a lifetime dengan izin. Dan bukan sekadar memberi mereka 100 atau 200 ringgit sekaligus saja, akan tetapi carilah cara dan sistem yang lebih berkesan agar mereka boleh terus sejahtera dalam kehidupan mereka sejajar dengan tema RMK 12 iaitu Malaysia Makmur, Inklusif, Mampan. Puan Yang Ketua, seperkara lagi iaitu berkenaan dengan isu pengangguran. Ramai rakyat kita merungut kerana susah mencari kerja, terutama sekali anak-anak lepasan sekolah walaupun setengah daripada mereka mempunyai ijazah dan sijil kelayakan akademik namun masih sukar mencari kerja. Mengikut laporan, ada penurunan bilangan penganggur tapi anehnya kita masih terus mendengar rungutan rakyat yang sukar mencari kerja. Oleh yang demikian, saya mohon agar kerajaan atau kementerian berkenaan sudi menerangkan kepada Dewan Yang Mulia ini apakah kaedah atau sistem yang diguna pakai bagi memantau kadar pengangguran di negara ini. Adakah strategi atau rancangan baru yang akan diketengahkan dalam masa terdekat akan menjamin masa depan mereka agar tidak terus menganggur. Puan Yang Ketua, sebenarnya dari segi keindahan alam
Kita, iaitu rakyat Malaysia, amat bertuah kerana dianugerahkan negara seperti Malaysia ini. Kaya dengan keindahan gunung ganangnya, air terjun, sungai, pantai, air laut, pokok-pokok, hutan rimba dan sebagainya yang serba-serbi indah. Kalau di kawasan saya di Seri Aman, kita ada gunung lesung yang tersergam indah. Kita juga ada beberapa air terjun serta Wong Rembai, Wong Jampang, Wong Jaban, Wong Radak, Wong Menawang, Wong Popok, Wong Langir dan banyak lagi. Begitu juga sungai-sungai, termasuk juga binatang liar seperti orang utan, buaya ala bujang senang pun ada dan sebagainya. Jadi kenapa tidak kita promosikan semua aset kita ini sebagai bahan atau destinasi pelancongan? Disebabkan itu saya amat kesal kerana semua ini macam tidak dihargai ataupun diberi perhatian sepenuhnya oleh kementerian serta kerajaan. Apatah lagi apabila saya terbaca laporan yang menyatakan prestasi industri pelancongan agak kurang baik. Di mana silapnya ataupun di mana salahnya? Sebenarnya saya melihat negara kita dilihat kurang agresif dari segi menarik pelancong ke negara kita jika dibandingkan dengan negara jiran yang masyhur sebagai destinasi pelancongan, iaitu seperti Thailand, Indonesia termasuk juga Singapura. Adakah ini kerana kita tidak berkemahiran atau berdaya saing bagi memperkasakan industri pelancongan di negara ini? Ataupun kita ini terkongkong dan dikongkong oleh birokrasi ataupun red tape ataupun budaya kita sendiri. Jadi saya mohon penerangan dan penjelasan dari pihak kementerian. Sememangnya industri pelancongan di negara kita ini mempunyai potensi besar menyumbang kepada ekonomi Malaysia, dan jika dirancang dan diurus dengan betul, berkemungkinan sektor pelancongan ini boleh menjadi penyumbang utama kepada ekonomi negara Malaysia. Oleh demikian, saya mohon perkara ini diberi perhatian yang serius oleh pihak kementerian dan kerajaan kita. Puan Yang Dipertua, perkara lagi yang ingin saya utarakan iaitu berkenaan dengan sektor pertanian negara kita yang dilaporkan mencatat sedikit pengucupan. Apakah yang menyebabkan ini berlaku? Kenapa negara kita Malaysia yang mempunyai tanah yang subur, hutan yang luas dan iklim yang bersesuaian tidak maju di sektor penanaman termasuk juga ternakan? Walhal kita masih bergantung pada negara lain untuk mendapatkan bekalan makanan seperti beras. Apa jadi dengan projek-projek jelapang padi negara? Di Sarawak, kita ada projek jelapang padi Batang Lupar sebesar 5,100 hektar yang merangkumi sebahagian daripada kawasan saya Seri Aman. Sejak projek ini dimulakan, iaitu dari tahun 2010 kalau tak silap saya, hingga sekarang hanya 196 hektar dari 5,100 hektar saja yang sudah lengkap siap. Yang selebihnya masih dalam proses pembinaan infrastruktur dan sebagainya. Maka saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah sebenarnya masalah hingga projek jelapang padi Batang Lupar ini mengambil masa yang begitu panjang, iaitu hampir 13-14 tahun pun belum menjadi sepenuhnya. Sedangkan jelapang padi Kota Belut di Sabah yang ditubuhkan kurang lebih pada masa yang sama dan dengan kuasaan yang lebih luas lagi, kini sudah menyumbangkan hasil kepada negara kita. Puan Yang Bertua, saya menegaskan agar kita mesti berusaha sebaik dan secepat mungkin bagi mengurangkan kebergantungan mengimport makanan, terutama sekali makanan ruji, staple food kita seperti beras, gandum dan sebagainya, dan memfokuskan lebih kepada penanaman di negara sendiri bagi menjamin food security negara kita. Seri Aman minta laluan Alustah. Sikit. Ya. Adakah Yang Berhormat bersetuju supaya negeri-negeri yang mengekalkan tanah sawah termasuk Sabah, Sarawak ataupun juga di Kedah diberi insentif fiskal oleh kerajaan persekutuan untuk mengekalkan tanah sawah dan menjamin keterjaminan makanan? Adakah Yang Berhormat bersetuju? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya masukkan soalan Yang Berhormat itu kepada perbahasan saya. Terima kasih.
Kita harus ingat, memandangkan keadaan geopolitik yang tidak stabil, negara pengeluar makanan juga mengamalkan langkah-langkah perlindungan dan ini mungkin menyekat pengimportan makanan seperti beras, gandum dan sebagainya oleh negara kita. Jika ini berlaku dan negara kita tidak mempunyai pengeluaran dan supply yang cukup di dalam negara, kita rakyat Malaysia akan kebeluran. Jadi mohon pihak Kementerian dan Kerajaan memberi keterangan dan penjelasan yang holistik berkenaan perkara ini, termasuk juga langkah kerjaan bagi menentukan bekalan makanan negara terjamin sekiranya menghadapi krisis ini. Puan Yang Bertuah, saya juga ingin memaklumkan bahawa kawasan saya Seri Aman yang seluas 2,324 km persegi telah diisytiharkan sebagai agriculture dan food production hub oleh Kerajaan Sarawak agar boleh membantu merealisasikan plan pembangunan Sarawak khasnya dan Malaysia amnya. Ia memang harapan saya dan juga seluruh rakyat Seri Aman, semoga hasrat dan perancangan tersebut menjadi kenyataan bagi menyumbang kepada sektor ekonomi di bidang berkenaan untuk negara ini. Namun begitu, keberkesanan perancangan tersebut memerlukan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jalan perhubungan ke ladang kebun, termasuk juga penyambungan elektrik, air dan internet. Oleh yang demikian, kerjasama kerajaan pusat dengan kerajaan Sarawak secara holistik dalam membantu mengadakan infrastruktur tersebut amatlah kami rakyat Seri Aman harapkan. Mohon pendapat pihak kementerian. Seterusnya berkenaan dengan pembasmian kemiskinan. Sebanyak 1.5 bilion telah diluluskan untuk membasmikan kemiskinan di negara ini. Saya cuma ingin tahu bagaimanakah jumlah ini dibahagikan dan apakah kaedah yang digunakan pakai untuk membahagikannya. Kedua, apa dan siapakah yang dimaksudkan atau yang diiktirafkan sebagai miskin tegar atau hardcore poverty. Ketiga, adakah kuasaan dan rakyat saya di Seri Aman tersenarai sebagai miskin tegar? Mohon diberi penjelasan dan penerangan oleh pihak kementerian. Akhir sekali Puan Yang Bertuah berkenaan GST. Saya amat setuju sekiranya GST yang pernah seketika dahulu menjadi kontroversi diperkenalkan semula supaya dapat meluaskan lagi asas pendapatan negara. GST ini terbukti berkesan kerana kesemua 175 negara yang telah menggunakan GST ini tiada satu pun berpatah balik kecuali Malaysia pada suatu ketika dahulu. Mohon pendapat kementerian berkenaan perkara ini. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Seri Aman. Saya jemput Yang Berhormat Jerantut. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada Jerantut untuk berbahas mengenai kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12. Tahniah kepada kerajaan terdahulu dan kerajaan yang terkini yang berjaya melaksanakan segala strategi dan inisiatif utama melalui Rancangan Malaysia ke-12 ini. Daripada asas Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 di bawah pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional yang menjadi tunjang kepada RMK 12 ini, sehinggalah pendekatan ekonomi madani memperkasa rakyat. Segala kejayaan ini adalah kejayaan bersama melalui semangat federalisme di antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Ianya selari dengan penekanan yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, iaitu setiap kerajaan mempunyai batas daerah dan wilayah yang tidak boleh dilanggar. Semangat federalisme ini perlu dihormati dan diperkasakan melalui asas good governance ataupun tata kelola, separation of power ataupun pengasingan kuasa, patriotic dan loyal tanpa campur tangan dan pengaruh kuasa asing bagi membentuk dan menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia. Apatah lagi dalam keadaan Perikatan Nasional memerintah negeri Perlis, Terengganu, Kelantan dan Kedah dalam keadaan zero ataupun minimum adun pembangkang pasca PRU ke-15 bagi Dewan Undangan Negeri baru-baru ini. Perlu diingat pada penegasan Ibn Khaldun iaitu ketidakadilan dan kezaliman akan merobohkan pembangunan. Tiada pembangunan kecuali dengan keadilan dan keadilan itu merupakan timbangan antara makhluk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penambahbaikan, saya mencadangkan agar kesemua projek yang telah diluluskan pada separuh penggal kedua RMK 12 ini
dapat dikongsi bersama semua ahli parlimen mengikut kawasan ahli parlimen itu sendiri supaya memudahkan ahli parlimen bersama-sama dengan agensi terbabit untuk mengawasi dan mengawaselia projek atau pelaksanaan projek-projek tersebut. Di Jerantut, masih banyak lagi projek-projek infra daripada rancangan Malaysia ke-10 dan ke-11 yang telah pun diluluskan tetapi masih lagi tidak dapat disiapkan dan mengalami delay dari sudut tarikh siapnya. Mohon kementerian yang terbabit dapat memberikan respon di dalam penggulungan nanti. Puan Yang di-Pertua, pada perbahasan peninjauan yang lepas, saya selaku Ketua Portfolio Perikatan Nasional bagi Kementerian Pengangkutan telah menekankan kepada aspek memangkin urbanisasi melalui transformasi sektor pengangkutan yang memfokuskan kepada aspek urbanisasi daerah berpotensi melalui ketersambungan konektiviti mobiliti setempat. Alhamdulillah, ia selari dengan pemangkin dasar ketiga KSP RMK ke-12 iaitu menambah baik ketersambungan dan infrastruktur pengangkutan. Melihat kepada kepentingan pelaburan keuangan negara melalui aspek ketersambungan ini, saya ingin bertanya berkenaan dengan kemajuan ataupun progres dengan izin projek mega ECRL dan apakah usaha-usaha kerajaan pusat untuk membantu kerajaan negeri dalam menyediakan pembangunan dan bantuan pemasaran PMKS pada daerah-daerah yang terbabit. Dalam jawapan pihak menteri pada perbahasan belanjawan yang lepas berkenaan dengan cadangan Jerantut untuk pihak kerajaan menyemak kembali keperluan melaksanakan projek High Speed Rail HSR antara Malaysia dengan Singapura dan diteruskan sehingga ke Thailand, pihak kementerian menegaskan perlunya diadakan kajian kebolehkelaksanaan ataupun feasibility assessment kepada projek rail mega ini. Soalan saya, apakah perkembangan terbaru berkaitan dengan projek ini? Dan kita dimaklumkan ianya akan diteruskan melalui PFI ataupun Private Finance Initiative. Sekiranya ia diteruskan, apakah posisinya di dalam KSP RMK ke-12 ini? Atas prinsip yang sama, Puan Yang di-Pertua, Jerantut memohon agar pihak kerajaan pusat dapat mempertimbang kembali kelulusan untuk membina projek Kedah Aerotropolis KSP kerana projek ini juga bersifat PFI. Model perniagaan untuk KSP ini tertumpu kepada International Transshipment Cargo Hub, MRO, Business Park dan juga sidang logistik, aerospace dan juga manufacturing. Sebenarnya merupakan satu komplement dan menjadi pemangkin untuk meningkatkan jumlah pelanggan ataupun penumpang yang akan mendarat di lapangan antarabangsa Pulau Pinang yang dianggarkan seramai 12 juta penumpang melalui projek RMK ke-12. Dan pendapat ini juga ditekankan oleh bekas ahli parlimen DAP selama 2 penggal dan bekas timbalan Menteri MITI Dr. Ong Kian Ming berkenaan dengan hal regional supply chain ini. Puan Yang di-Pertua, dalam membangunkan bakat masa hadapan, KSP RMK 12 memberikan keutamaan kepada penjajaran semula pasaran buruh dan mempertingkatkan pembangunan bakat pada semua peringkat. Dan ini didapat dilihat melalui pemekasaan ekosistem TVET. Jerantut amat bersetuju dengan dasar ini, khususnya dalam meningkatkan kebolehpasaran golongan hufaz, OKU dan pesalah juana. Malah, TVET juga disebut di bawah penerangan strategi lain seperti menambah baik pendidikan orang asli, meningkatkan taraf hidup isi rumah India berpendapatan rendah dan lain-lain lagi. Kadar kebolehpasaran graduan IPT dan institusi TVET awam mencapai 90.2%, melebihi sasaran 85%. Apatah lagi industri HGHB nadir bumi akan menjadi salah satu anjakan besar KSP RMK ke-12. Oleh yang demikian, Jerantut mencadangkan agar institusi TVET awam ini ditambah lagi dan Jerantut menawarkan dan merayu agar institusi TVET ataupun tahfiz vocational tahfiz TVET ini diwujudkan di bumi Jerantut kerana Jerantut mempunyai 18 mahat tahfiz yang berdaftar dan diuruskan oleh para ulama dan mudir yang amat dihormati keilmuannya seperti Maulana Johari bin Muhammad Ali Al-Jendaraki, Yang Berhormat Ustaz Zuridan bin Muhammad Daud yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Damak, Maulana Cik Wan Ali Wan Muhammad, Maulana Cik Wan Helmi Wan Muhammad, Ustaz Dusuki Abdul Rani dan juga Ustaz Datuk Hamid bin Busu Sungai Badak. Puan Yang di-Pertua, perbahasan yang saya seterusnya adalah berkenaan dengan meningkatkan perpaduan pertahanan keselamatan dan keselamatan di bidang fokus E, iaitu memanfaatkan sukan dan dalam membina masyarakat aktif.
Umum mengetahui bahawasanya sukan adalah salah satu tunggak utama yang menyatukan rakyat tanpa mengira agama dan juga bangsa. Kejayaan yang Malaysia peroleh daripada sukan squash, badminton, hoki, lumba basikal dan sebagainya bukan sahaja mengharumkan nama negara di pesada dunia, juga menjadi pemangkin kepada budaya masyarakat sihat dan aktif. Saya ingin berkongsi pencapaian yang cukup menakjubkan oleh para belia jerantut yang telah mengharumkan nama jerantut setelah menjadi kejohanan ATSC Pahang Rugby Championship 2023. Pasukan rugby jerantut yang nama lamanya adalah Jerantut Rainforest Rugby Club sekarang lebih dikenali sebagai JBOK ataupun JBOK Rugby Club, iaitu akronim kepada Jerantut Bandar Orang Kacak, seperti saya. Untuk pengetahuan pihak kementerian, JBOK RC ini telah melahirkan 2 pemain rugby kebangsaan dan majoriti pemain-pemain JBOK RC ini adalah mewakili negeri Pahang dalam Piala Rugby di peringkat kebangsaan. Oleh yang demikian, Jerantut mencadangkan agar kerajaan melalui KBS dapat mempertimbangkan untuk pembinaan satu stadium mini rugby di Jerantut di bawah KSP RMK 12 yang bukan sahaja menjadi pertama di Jerantut dan juga yang pertama di negeri Pahang. Dan cadangan ini amat disokong oleh Presiden Kesatuan Rugby Negeri Pahang Yang Mulia Datuk Indra Tun Putra Abdul Mubin bin Datuk Indra Munir. Kalau negara Jepun, Puan Yang Dipertua, yang rata-rata pemain rugbynya adalah bersaiz seperti saiz orang Malaysia dan sedang bertanding dalam Rugby World Cup di Perancis sekarang ini, tidak mustahil dengan salah satu usaha ini Malaysia akan menjadi salah satu pasukan rugby yang akan bertanding dalam Rugby World Cup edisi yang akan datang dan seterusnya mengharumkan nama negara. Puan Yang Dipertua, kesiapsiagaan dan keupayaan dalam mengurus bencana alam. Saban tahun kita berdepan dengan cuaca ekstrim yang bukan sekadar mengganggu produktiviti dan memberi kerugian kepada kerajaan. Ia juga mengganggu keselesaan rakyat serta merencatkan sektor pelancongan negara. Oleh yang demikian, kerajaan wajib mengutamakan peruntukan yang mencukupi, bukan sekadar melaksanakan projek-projek pengawalan dan pemulihan hakisan pantai dan tambatan banjir, malah projek tambakan dan pendalaman sungai, penanaman semula hutan dan menggazetkan kawasan hutan sebagai konservasi flora dan fauna. Ini selari dengan hasrat Tuanku Yang di-Pertuan Agong serta pemangku Raja Pahang PRP baru-baru ini yang meluncurkan santuari harimau seluas 97,000 hektar dan seterusnya akan berkembang menjadi 120,000 hektar dalam masa terdekat di Kampung Mak Daling, Ulu Tembeling, Jerantut. Santuari ini bukan sahaja akan menjadi konservasi kepada harimau Melaya yang semakin pupus, ia juga akan menjadi konservasi kepada alam semula jadi di Pahang. Santuari harimau ini juga akan menjamin terjaganya sumber air bersih di Sungai Tembeling dari sebarang pencemaran. Dan ucapan tahniah juga harus diberikan kepada Kerajaan Negeri Kedah atas pengorbanan Kerajaan Negeri dalam mengekalkan dan tidak mengganggu flora dan fauna di hutan Ulu Muda agar sungai itu dapat membekalkan sumber air bersih bukan sahaja kepada rakyat negeri Kedah namun juga kepada rakyat Pulau Pinang. Tan Sri Yang Dipertua, akhirnya anjakan besar tata kelola dan rangka kerja institusi perlu dimulai dengan tidak melindungi mereka yang terlibat dalam kes rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Sama-samalah kita hayati hadis ke-24 daripada hadis 40 Imam Nawawi yang insya-Allah akan diajar di sekolah-sekolah kita yang bermaksud daripada Abu Zar Al-Ghifari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh baginda daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan ke atas diriku kezaliman dan aku menjadikannya di kalangan kamu sebagai suatu perkara yang diharamkan. Maka janganlah kamu zalim menzalimi." Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Pendakwa raya diganti, reformasi pun mati. Rakyat menilai, memendam rasa. Kalau sudah rasa tak selesa lagi, moh ke seberang sini, jangan buang masa. Dengan ini Jerantut mencadang. Terima kasih Jerantut. Sekarang saya jemput Keluang.
Tuan Yang Dipertua dan Sri Tuan Yang Dipertua, terima kasih atas peluang mengambil bahagian dalam perbahasan. Saya akan menyentuh 3 isu saja dalam 10 minit yang singkat ini, yakni tentang pembangunan bakat atau tenaga buruh dalam industri semikonduktor, kejelikan digital serta subsidi petrol dan berangkutan awam. Dan Sri Tuan Yang Dipertua, ramai mungkin tidak sedar bahawa betapa pentingnya Malaysia dalam industri semikonduktor seluruh dunia. Industri elektrik dan elektronik sedia ada dalam negara kita hanya menyumbang 13% dalam sektor pengujian dan packaging chip, dan ramai pelabur sedang beratur ataupun telah masuk mengintai lokasi yang sesuai untuk mereka membina kemudahan pembuatan. Industri chip ni akan terus berkembang selagi kita perlu mengguna komputer, peranti komunikasi dan teknologi otomasi. Asia Tenggara atau secara khususnya negara kita, Malaysia, merupakan lokasi pilihan syarikat semikonduktor memantangkan pelanjutan perang perdagangan China dan Amerika Syarikat. Banyak syarikat semikonduktor yang beroperasi di Asia Timur juga berminat untuk melabur di sini untuk mengurangkan risiko akibat perkolakan geopolitik. Untuk berjaya, kita perlu masa yang tepat, right time, tempat yang sesuai, right place, dan orang berbakat, right people. Kini kita sudah ada faktor masa dan tempat. Hanya tinggal isu bakat. Justru saya amat setuju dengan Yang Amat Berhormat Tan Poon untuk membangunkan industri E&E, khususnya pada peringkat awal seperti reka bentuk, litar bersepadu, IC design dan fabrikasi wafer. Kita harus ingat bahawa Malaysia mempunyai pakat-pakat dalam sektor IC design, walaupun ramai di luar negara. Justru untuk memperkiatkan sektor ini dalam kadar segera, saya nak mencadangkan agar kerajaan menguatkuasakan dasar 100% local content ataupun kandungan tempatan bagi IC design untuk industri teknologi, contohnya sektor pusat data yang kian membangun serta dalam perolehan bekalan kerajaan. Dalam persaingan sengit untuk pelaburan semikonduktor, kerajaan harus menjadi pemangkin kepada pembangunan industri tempatan, termasuk meluaskan pasaran bagi menyokong syarikat yang beroperasi di Malaysia. Selain itu, kita perlu menggalakkan universiti tempatan berkolaborasi dengan pihak industri. Ini kerana teknologi berubah setiap hari. Pelajar-pelajar kita perlu ada capaian kepada maklumat terkini dan juga ilmu pengetahuan asas yang sesuai dengan industri tersebut. Paling penting sekali, keadaan politik yang stabil adalah faktor utama kepada pelabur-pelabur asing. Tidak mengguna jikalau kita mempunyai right time, right place dengan izin, tetapi masyarakat kita berpecah belah kerana provokasi pihak tertentu. Untuk merebut peluang pembangunan industri high growth, high value ini, kita tidak boleh bertoleransi dengan pihak yang memainkan isu 3R. Tuan Yang Dipertua, kita berada di zaman digital. Daripada komunikasi, hiburan, kepada urusan bank, urusan kerajaan. Semua ini kini dapat dibuat dalam talian. Walau bagaimanapun, jurang digital kita masih besar lagi. Jurang ini bukan sahaja wujud antara bandar dan luar bandar. Jurang digital juga wujud antara golongan muda dan tua. Jangan salah anggap bahawa anak muda yang tiada pengalaman bekerja akan lebih mudah menjadi mangsa sindiket scam. Kadang-kala warga emas atau dewasa yang lebih berpengalaman lebih mudah tertipu kerana mereka tidak biasa dengan dunia maya ini. Justru kita perlu memberi tumpuan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan golongan warga emas atau dewasa. Saya telah banyak kali mencadangkan supaya kerajaan mempromosikan pentitikan celik digital
ataupun literasi digital di seluruh negara. Cara untuk mengurangkan kes-kes penipuan dalam talian hanya satu sahaja, iaitu meningkatkan kesedaran atau literasi digital. Analoginya adalah seumpamaan ini. Syndicate scam adalah virus, literasi digital adalah vaksin. Virus akan berubah dari masa ke masa. Hanya vaksin boleh mencegah kita daripada jangkitan. Oleh itu, saya menyokong sepenuhnya usaha kerajaan dalam pendigitalan, perkhidmatan kerajaan dan mempromosikan pendidikan digital. Pada masa yang sama, kita perlu memastikan orang ramai mampu menggunakan media sosial ataupun aplikasi dalam talian secara beretika. Jika dalam kehidupan harian, kita diajar supaya tidak percaya dan tidak menyebarkan kabar angin dan berita palsu, sepatutnya etika yang sama turut terpakai dalam dunia atas talian. Tidak benar, jangan kongsi. Prinsip ini perlu ditegaskan supaya masyarakat kita, termasuk ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini, menjadi celik digital. Bukan mangsa scam atau lebih teruknya menjadi scammer. Tuan Yang Dipertua, kita sememangnya, iaitulah saya baru-baru ni pun mengesankan ada orang yang sebar berita palsu, ada ulangi sampah. Saya nyatakan sampah kerana surat khabar lama tapi diulangi lagi di sosial media. Dan orang-orang yang sebar tu tahukan sendiri, saya tak perlu namakan mereka. Tapi ini tak betul, tak benar. Jadi saya berharap bahawa celik media, pendidikan celik media ini ditegaskan bukan sahaja untuk orang biasa di luar sana, tetapi dalam Dewan Yang Mulia ini juga amat penting. Tuan Yang Dipertua, kita sememangnya mempunyai banyak idea yang bernas, lagi canggih. Namun, isu pokoknya adalah cara pelaksanaan. Dasar yang baik mana pun boleh dilaksanakan pada masa yang sesuai dengan strategi yang betul. Kita tidak boleh memansuhkan subsidi tanpa menyediakan alternatif bagi rakyat. Pada tahun 2022, kerajaan membelanjakan sebanyak 50.8 bilion ringgit untuk subsidi petrol, diesel dan LPG. Jumlah ini amat besar sekali. Namun, apa jua rancangan rasionalisasi subsidi akan memberi impak negatif kepada rakyat di luar sana. Sekiranya kerajaan betul-betul mahu laksanakan rasionalisasi subsidi, kita mesti meningkatkan sistem pengangkutan awam seluruh negara terlebih dahulu. Bukan hanya di Lembah Kelang. Realiti depan mata kita adalah rakyat terpaksa mengambil hutang membeli kenderaan peribadi, menanggung kos petrol, servis dan charge parking kerana ketiadaan sebuah sistem pengangkutan awam yang baik. Kalau kita berhasrat menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas dan subsidi petrol yang semakin tinggi, kita perlu meningkatkan pelaburan dalam kemudahan pengangkutan awam. Saya faham ramai orang hanya berfikir tentang pengangkutan awam berasaskan real apabila terdengar istilah pengangkutan awam. Pengangkutan awam berasas real adalah 10 kali ganda lebih mahal daripada sistem PAS. Malah reka bentuk bandar kita yang mempunyai kepadatan penduduk yang rendah berbanding bandar di negara lain yang mempunyai pengangkutan awam berasas real. Justru pada hemat saya, sistem bas seperti BRT merupakan model yang lebih sesuai untuk diguna pakai di kebanyakan bandar di Malaysia. Bukan semua, ada bandar kita yang sesuai dengan LRT, MRT dan sebagainya, tetapi majoriti, lebih banyak bandar kita yang berkepadatan penduduk rendah sesuai dengan sistem bas. Bayangkan, kita belanja 50.8 bilion ringgit setahun untuk subsidi petrol, diesel dan LPG. Manakala subsidi bantuan perjanjian dana sokongan sementara bas henti-henti bagi tahun 2023 hingga 2025 adalah 169.9 juta ringgit sahaja. Ini bermakna
Perbelanjaan kita untuk bas henti-henti adalah 50 juta ringgit setiap tahun sahaja. Jelasnya ini adalah tidak mencukupi. Gambaran menjadi lebih jelas kalau kita bandingkan jumlah bas yang ada sekarang dengan bandar-bandar di luar negara. Setakat bulan Mac 2023, kita mempunyai 4,678 buah bas henti-henti di Semenanjung. 2,416 buah bas di Sabah dan 177 buah bas di Sarawak sahaja. Berbanding dengan Istanbul di Turki, mereka mempunyai 4,000 buah bas dalam satu bandar dengan jajaran bas melebihi 700 laluan. Satu bandar. Kalau kita zoom in, prasarana di Kuala Lumpur, Lembah Kelang hanya mempunyai 1,917 buah bas sahaja di Lembah Kelang. Malah bas yang aktif digunakan hanya adalah 1,417 buah. Jelas di sini sistem bas kita jauh daripada sempurna. Sekiranya kita tidak boleh menyediakan satu alternatif perangkutan bagi rakyat di ibu kota negara kita, apa pula nasib bandar-bandar sekunder yang lain? Tuan Yang Dipertua, saya difahamkan kita bukan sahaja bertepan dengan kekurangan aset bas. Kita juga perlu merekrut lebih ramai kapten bas. Kalau tak silap saya, prasarana perlu rekrut 800 orang pemandu lagi. Ada beberapa faktor di sebalik masalah kekurangan kapten bas ini. Salah satunya adalah tawaran yang jauh lebih menarik di Singapura, jiran kita, berbanding tawaran gaji kita di sini. Kita tidak boleh menafikan bahawa ramai pekerja berkemahiran kita lebih sudi bekerja di Singapura selepas menerima latihan di sini. Walau bagaimanapun, saya juga berpendapat bahawa salah satu faktor adalah syarat-syarat permohonan lesen pemandu bas yang lebih ketat berbanding dengan Singapura. Sesiapa yang berhasrat memohon jadi pemandu bas di Malaysia perlu memegang lesen memandu kelas D selama 3 tahun. Terlebih dahulu, Singapura hanya tetapkan syarat setahun. Paling penting sekali, mereka menerima pemohon kerja walk-in 3 hari setiap minggu. Prasarana di Malaysia pula menganjurkan program pengambilan pekerja beberapa kali setahun. Kenapa kita tidak boleh mengizinkan temu ramah walk-in padahal kita yang menghadapi masalah kekurangan pekerja? Kerajaan harus mempunyai perancangan yang lebih menyeluruh dalam pelaksanaan subsidi bersasar. Kita tidak mahu keadaan di mana satu masalah selesai, timbul pula masalah yang lain. Pastikan rakyat mempunyai alternatif kepada moda perangkutan peribadi yang mengguna pakai subsidi petrol yang tinggi. Keluang masa, keluang. Ya, terima kasih Tuan Yang Dipertua dan Tuan Yang Dipertua. Jadi saya akan masukkan poin terakhir. Jadi saya berharap kerajaan akan melakukan dasar yang sesuai, kemudian barulah kita melaksanakan rasionalisasi secara beransur. Untuk mengakhiri ucapan saya ingin membawa suara rakyat Keluang ke dalam dewan ini. Rakyat Keluang menanti-nanti kompleks sekolah Bandar Seri Impian untuk diluluskan dalam kompleks di dalam rolling plan 2024. Bandar satelit ini akan dibina dengan 15,000 unit rumah dan dijangka akan menampung jumlah penduduk seramai 50,000 orang. Buat masa ini, sekolah kebangsaan dan sekolah menengah yang berhampiran Bandar Seri Impian telah pun bertepan masalah kesesakan akibat jumlah belajar yang tinggi. Bagi ibu bapa pula, mereka terpaksa menanggung kos tambahan untuk berangkutan pergi balik sekolah. Saya berharap projek ini dapat disegerakan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Keluang. Sekarang saya jemput Marang, 15 minit Marang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, saya mulakan ucapan saya dengan menyebut firman Allah Ta'ala, Rabb sallallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Surah Asy-Syura ayat 27. Yang bermaksud
Kalau Allah mengurniakan rezeki yang sebanyak-banyak melimpah ruah, terlalu banyak kepada hamba-hambanya, dan mereka jadi melampau di atas muka bumi. Tetapi diturunkan dengan qadar yang sepatutnya, sesungguhnya dia terhadap hambanya sangat mengetahui dan melihat. Sebenarnya Allah mengurniakan rezeki yang cukup, bukan sahaja kepada seorang manusia, bahkan kepada negara. Terpulang kepada cara mengendalikan dan mengurusnya dengan yang baik. Sekiranya berlaku kesilapan, manusia yang buat salah. Ibn Khaldun menghuraikan sumber-sumber yang banyak daripada hasil bumi, keperkayaan manusia perlu dikumpulkan untuk diurus dan diagih dengan sebaik-baiknya dengan dikumpul satu tempat dinamakan bandar, dalam bahasa Arab disebut Madinah. Kataan Madinah inilah mencususkan perkataan Madani. Kataan Madani sekarang diulang acak kali dan dibawa wadah ekonomi Madani. Ibn Khaldun membahagikan senario Madani macam perjalanan umur manusia. Bermula dengan zaman kanak-kanak remaja, zaman matang dewasa, kemudian tua dan nyanyak. Zaman kini mereka namakan negara miskin, negara sedang membangun, negara maju, dan negara yang merudum. Merudum itu nyanyaklah. Saya tak tahu apakah Madani yang kita pakai ini. Adakah Madani miskin, Madani sedang membangun, maju belum capai lagi, ataupun Madani nyanyok? Kita perlu membuat muhasabah dan perhitungan yang sewajarnya. Melihat banyak perkara-perkara yang negatif dalam perjalanan pengurusan ekonomi negara kita. Masih ada masalah-masalah dan penyakit-penyakit. Masalah yang tidak dapat diselesaikan. Masalah kemiskinan. Masalah pengangguran. Masalah inflasi yang membebankan rakyat. Masalah kezaliman double standard peruntukan. Masalah menyanggah prinsip perlembagaan federalisme. Ini semua masalah-masalah yang dialami. Masalah kemiskinan. Kemiskinan tak boleh dihapuskan. Mungkin boleh diatasi. Islam membahagikan kemiskinan kepada fakir. Fakir ini yang memerlukan pertolongan. Miskin yang perlu dibantu, ada yang boleh berdikari. Ini pembahagian yang dibawa oleh Islam. Yang fakir ini ada yang sepanjang hayat, perlu dibantu selama-lamanya. Dan ada yang boleh dipulihkan. Dibantu boleh dipulihkan jadi miskin dan boleh jadi kaya. Ini boleh diurus dengan cara yang baik. Kita mengalami masalah inflasi, kenaikan harga barang-barang yang membebankan rakyat. Kita tak selesaikan secara aulawiyat, secara keutamaan. Hari ini keutamaan makanan beras bagi negara perlu diberi penekanan, tapi dilihat penekanan dalam perkara yang lain. Tak diberi penekanan yang sungguh-sungguh dalam masalah dihadapi oleh rakyat. Kita menghadapi kemungkaran ekonomi yang sangat bejat. Kemungkaran yang boleh merosakkan perjalanan pentadbiran negara. Rasuah, bocor, boroh tidak keutamaan. Rasuah perlu ditangani dengan sungguh-sungguh. Islam menentang rasuah dengan sekeras-kerasnya. Disebut dalam ayat Quran yang banyak dalam hadis-hadis Nabi. Antaranya la'anallahu sallam ar-rasi wal murtasi wal ra'ish. Rasulullah melaknat, mengutuk pemberi rasuah, penerima rasuah dan yang mengurus rasuah itu. Semua dikutuk oleh Islam. Mestilah diselesaikan dengan sungguh-sungguh secara holistik, secara adil, bukan secara zalim.
Kita tahu di sana orang yang dizalimi. Islam menetapkan yang dituduh tidak bersalah. Tapi mesti dibicarakan sampai habis-habis. Pengurusan projek yang tak betul pernah berlaku dalam sejarah Islam. Sejarah zaman Rasulullah berlaku, zaman Khalifah Rasyidin berlaku. Saya nak sebut zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, bukan Sultan Malaysia. Sultan Turki Muhammad Al-Fatih yang mengarahkan seorang arkitek bukan Islam, Kristian Ortodok, supaya mengurus pembinaan masjid di Istanbul mengikut plan yang dikehendaki oleh baginda. Tiba-tiba dilakar dengan cara yang tak betul, pembinaannya salah. Sultan sangat murka. Lalu Sultan menghukum potong tangan arkitek ini. Hukum yang zalim. Hukum yang salah. Dia Sultan. Maka yang dizalimi ini mengadu kepada hakim Istanbul yang terkenal, iaitulah Syekh Sawi Khadir Al-Jalabi. Dibuat pengaduan. Ini menandakan bahawa berlaku pembagian kuasa dalam sistem pemerintahan Islam. Separation of powers ini berlaku dalam Islam, mendahului Barat. Di mana bila dihadu pada hakim ini, terus hakim memanggil Sultan, dibicarakan di mahkamah. Baik, kepada anda yang baru saja mengikuti kami, ketika ini sedang berlangsungnya perbahasan usul kajian separuh penggal RMK 12 oleh Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang, dan juga sebanyak 9 orang sudah pun terlibat dalam perbahasan sebentar tadi, dan dijangkakan seramai 20 orang Ahli Parlimen akan terlibat dalam sesi perbahasan untuk hari ini. Dan kalau boleh saya kongsikan apa yang telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Bagan sebelum ini, di mana beliau mengatakan beliau menyentuh mengenai